Mudah-mudahan pertemuan kita pada malam ini akan dilimpah dengan barakah inayah daripadanya insya-Allah. Saya ibu-ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Sebelum saya nak bicara satu tajuk pada malam ini, bolehlah saya nak bagi satu pesanan kepada yang sekalian. Bukan nak tegur sekalian, tapi kalau boleh sekadar kita ambil pengajaran. Di antara satu daripada Hafizullah Nabawiyah, penjagaan, pemeliharaan yang diajar oleh Nabi SAW, kalau boleh selepas daripada semayang sekalian, lepas dari dalam tu, tolong jangan gerakkan kaki jangan bergerak, jangan ubah kedudukan sehingga kita selesai membaca la ilaha illallah wahdahu la syarika lah Allahumma ajirna minan nar. Bila sampai kepada Allahumma antas salam, baru ejak kaki. Nak pergi ke belakang gila kan, nak bangun di tandai kan, ataupun nak start betul balik ya, tak boleh. Tapi nak minta tolong buat selepas membaca Allahumma antas salam. Kerana di dalam sebuah hadis ada dinyatakan barang siapa yang membaca apa yang saya sebut sebentar tadi dalam keadaan kaki dia tak berubah, Allah akan pelihara dia sampai pagi tu. Mana kalau dia buat siang Ustaz, Allah pelihara sampai malam. Tapi kalau dia buat malam, Allah jaga dia sampai pagi tu. Jaga tu maksud dia dari sudut apa Ustaz? Allah jaga diri dia, keluarga dia, harta benda. Betul kalau boleh Islam habis sembahyang kan lama orang tak heran. Nak minta jangan ejak kaki dia. Boleh tak? Nampak macam marah kan tak ya? Boleh tak? InsyaAllah mudah-mudahan kita dapat buat lagi lah. Dan kalau boleh Islam selepas daripada sembahyang zikir yang ada selepas sembahyang ni kalau boleh kita buat bagi pagi dia lah. Tak apalah kalau kata sembahyang untuk imam buat tak habis tak? Bismillahirrahmanirrahim ya Rabbana subhanallah dia tak baca tak apalah. Kita waktu balik habis ni. Kalau boleh Islam nak minta tolong habis. Kalau kata ke imam tak baca, kita habis je. Kerana setiap zikir yang ada selepas sembahyang tu semua mempunyai fadilah kelebihan masing-masing. Antara kelebihan yang agak besar lagi lah, siapa yang banyak membaca atau siapa yang membaca ayat kursi selepas daripada baca Fatihah. Kita baca Fatihah, kemudian kita baca ayat kursi ini dalam sembahyang, ini selepas sembahyang. Nabi SAW bersabda, "Man qara'a ayat al-kursi fi duburi kulli salatin maktubah." Siapa yang baca ayat kursi selepas habis sembahyang fardu, setiap kali lepas sembahyang fardu dia baca, lam yamna'hu minal jannah illa al-maut. Orang ni dengan syurga tak ada pisah lah. Mereka tunggu mati je. Bahasa mudah orang bilang tunggu mati masuk syurga. Dia bilang nampak saya tak ceria orang juga kan tak boleh. Boleh lah insya-Allah. Mudah-mudahan kita dapat buat sama-sama ke depan kita insya-Allah. Ayah ibu-ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Malam ni insya-Allah saya akan nak bawa satu tajuk pada ayah ibu sekalian. Tajuk ni di mana pun jadi saya bawa cerita ataupun tajuk pun. Jadi malam ni saya bawa di Masjid Kasih Gelugong sekalian, sama-sama kita ambil pengajaran insya-Allah. Malam ni saya nak bawa pada ayah ibu sekalian satu hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang mana hadis ini Nabi SAW bagi jawapan kepada malaikat Jibril yang datang tanya. Ketika mana malaikat Jibril datang di depan Nabi SAW, dia tanya kepada Nabi beberapa perkara. Yang pertama dia tanya, ya Rasulullah, ma huwa Islam? Islam itu apa? Yang kedua Nabi SAW jawab 1, 2, 3, 4, 5. Malaikat Jibril jawab, sadaqta, kamu betul. Ya Rasulullah, ma huwa iman? Iman itu apa? Nabi jawab 1, 2, 3, 4, 5, 6. Malaikat jawab, sadaqta, kamu betul. Ma huwa ihsan? Ihsan itu apa? An ta'budallah ka'annaka tarah. Kamu buat ibadah seolah-olah kamu nampak Tuhan. Fa in lam takun tarah, kalau kamu tak nampak Tuhan, fa innahu yarak. Tolong faham, tolong reti, tolong ingat, Tuhan tengok kamu. Dan yang keempat lagi lah, malaikat Jibril tanya Nabi SAW, ya Rasulullah, mata sa'ah? Kiamat tu bila? Bila kiamat tu? Boleh bilang. Dan Nabi SAW bagi jawapan. Jawapan ni kita akan jawab sebentar lagi. Kemudian bila malaikat Jibril berlalu daripada Nabi SAW, daripada majlis ilmu tersebut, Nabi tanya sahabat-sahabat, kamu kenal tak siapa? Sahabat-sahabat jawab, Allah wa Rasulullah alam, Allah dan Rasul saja yang tahu. Nabi sebut hadza Jibril, itu Jibril. Ataupun dia datang kepada kamu. Walaupun malaikat Jibril datang kepada Nabi SAW, tapi Nabi sebut kepada para sahabat, dia datang kepada kamu. Yu'allimukum dinakum, nak ajak kamu tentang agama. Jadi ulama ambil kesimpulan daripada hadis ini berkaitan agama kita asas dia 4 sendiri. Islam, iman, ihsan, jamaah. Dan malam ini kita nak tahu satu daripada sendiri agama ini, iaitu jamaah.
Mudah-mudahan Islam sama-sama ambil pengajaran insya-Allah. Begitulah. Ini kalau siapa cekik dia nampak dia. No. Tak apa dia sedang jalan. No. Kalau kau suka umat bukan dia marah lah kalau tak sedang kita. No. Tak apa. Baik. Malam ni kita nak tengok hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Syaibah. Imam Ibnu Abi Syaibah dia meriwayatkan hadis Nabi jawab soalan malaikat Jibril. Malaikat Jibril bertanya, "Ya Rasulullah, mata sa'ah? Kiamat tu bila? Bila kiamat tu?" Jawab Nabi SAW, "Ma mas'ulu anha bi'alama min as-sa'il." Tidaklah yang kena tanya lebih mengetahui daripada yang bertanya. Hak kena tanya ni tak tahu. Hak jawab ni sama. Yang bertanya tu tak tahu. Yang kena tanya ni pun tak tahu. Tu boleh faham maksudnya. Kalau kita terjemah lorat bahasa Gelogok, kamu tanya kamu tak reti, aku nak jawab pun tak tahu. Itu bahasa mudah. Kamu tanya kamu tak tahu, aku nak jawab pun tak tahu. Jadi daripada poin yang pertama mesti pengajaran pertama kita boleh ambil baginda seorang manusia agung yang kita sambut kelahiran baginda kemarin. Ataupun 2 hari lepas ni lah. Mari dah kamu. Baginda manusia agung, baginda pun tak tahu semua benar. Jadi kalau boleh ayah-ayah yang ada di Tasik Gelogok, ibu-ibu yang ada di sini juga, nak minta kalau boleh kita pun ambil pengajaran. Kita pun tolong jangan jadi manusia yang reti semua benar. Macam hari ni masyarakat kita banyak jenis reti semua benar. Dia duduk di kedai kopi, orang buka tujuan ekonomi, dia ulat bapak dia pakar ekonomi. Dia duduk dekat kedai kopi juga, orang buka tujuan politik, dia ulat bapak dia ahli politik tu. Ulat ni hatta kalau orang cerita macam Encik Padi pun dia boleh ulah lah. Sekolah Encik Padi dia pun dia boleh ulah juga. Kalau orang belah kerja harusnya belah sidang, dia pasti silakan orang tu ni, orang yang internet lampau. Dia kata internet lampau, maknanya semua benda tahu. Semua tahu lah. Jadi tak ada orang guna. Tak ada juga. Hadisnya bila kita sembang dia Ustaz, apa tajuk yang dia buka Ustaz, semua dia ulah. Tajuk apa yang orang buka, semua dia mesti campur Ustaz, dia mesti ulah je. Imam Ibn Sirin pakar dalam tafsir mimpi. Satu kelebihan yang Allah bagi mukjizat Nabi Yusuf AS diturunkan, salah seorang yang dapatnya adalah umat Nabi SAW yang bernama Muhammad bin Sirin. Karamah yang Allah bagi kepada dia boleh tafsir mimpi. Yang kedua mestilah Abdullah bin Abbas. Dua manusia, Abdullah bin Abbas ni sepupu Nabi SAW. Dua manusia mestilah orang sebut kata-kata yang hampir serupa. Siapa boleh bercakap setiap tajuk yang orang makhluk, maknanya setiap tajuk yang orang buka dia boleh ulang. Dua-dua jawapan rupa gila mereka sebut bahawa majnunun. Ini maknanya orang gila. Maknanya kalau kita buka tajuk tu dia ulang, tajuk ni dia ulang, semua dia boleh ulang. Macam tahu semua benda Ustaz. Tolong faham hak depan kita ni bukan manusia, ni orang gila. Boleh faham ni? Kasih dulu tak ada Allah. Kau tak ada dekat. Jangan buat hari lain. Tak apalah kita ubah pelan-pelan ni. InsyaAllah mudah-mudahan ni. Jangan buat. Baik. Jadi Nabi SAW sebut kepada Jibril yang bertanya, kamu tanya, kamu tak tahu, aku nak jawab tak habis. Walakin sa'uhadithuka an asyratiha. Tapi aku nak beritahu pada kamu tanda-tanda. Malam ni Islam kita nak tengok 3 tanda kiamat ni. Tanda kiamat yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Kesimpulan mudah kita boleh ambil. Tanda yang pertama ada dalam rumah masing-masing. Kita sebelum. Tanda yang kedua Ustaz, kita boleh tengok di kawasan sekitar kita, masyarakat kita. Tanda yang ketiga, siapa yang pergi Mekah orang Islam boleh perhati tanda nombor 3. Ataupun siapa yang dah pernah pergi ke Mekah, ataupun siapa yang ambil peduli tentang perihal Arab Saudi, ataupun tanah Arab, dia boleh tengok kebenaran tanda yang ketiga. Boleh jelas? Baik. Cuba kita tengok satu-satu tanda. Tanda yang pertama, Nabi SAW bersabda, "Idza waladatil amatu rabbataha badata min asrafiha." Apabila seorang orang gaji melahirkan majikan, badata min asrafiha. Itu satu daripada tanda kiamat. Nabi sebut kepada malaikat Jibril, kamu nak tahu tanda-tanda kiamat apabila orang gaji amah melahirkan majikan, itu tanda kiamat. Imam Nawawi ketika mana bahas hadis ini, Imam Nawawi mengatakan bahawa umat Islam satu masa nanti dia akan jadi kembang besar. Islam akan jadi hebat. Jadi tentera Islam akan masuk negara-negara kufar. Tentera-tentera lelaki kufar kalah. Jadi orang perempuan negara kafir itu diambil, dijadikan isteri. Jadi hamba lah, jadi hamba jadi isteri.
Jadi bila duduk dengan hamba perempuan ni, akhirnya hamba perempuan yang mengandung dapat anak. Anak tu dipanggil anak majikan. Mak tu dipanggil hamba, anak tu dipanggil anak majikan. Imam Nawawi kata akan mai keadaan macam ni, dan bila jadi macam ni tanda kiamat. Boleh faham terjemahan dulu lah. Baik. Tapi terjemahan ni ada ulama tak setuju. Ada ulama yang kurang setuju. Antaranya Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, Amirul Mu'minin fil Hadis. Dia tak setuju dia. Imam Ibn Hajar Al-Asqalani Islam, walaupun dia pakar hadis, tapi dia bermazhab Syafi'i, bermazhab Imam Asy-Syafi'i. Jadi hari ni kalau ada orang kata tak payah mazhab, Imam Ibn Hajar ikut mazhab Imam Syafi'i. Tak patut sangat. No, kok lah kalau ada orang. Dia kata kita tak payah mazhab, dia kata Al-Quran hadis dia. Imam Ibn Hajar ikut mazhab Imam Syafi'i dalam mengeluarkan hukum ataupun dalam mengikut hukum akam. Baik. Imam Ibn Hajar Al-Asqalani pernah sebut ujian, dia kata bukan macam itu maksud dia. Maksud dia macam ni. Apabila seorang amah itu diterjemahkan kepada ilmu. Apabila seorang mak melahirkan anak tu dia asuh, dia bela, dia bagi pengajaran, pendidikan dan sebagainya. Anak tu bila besar, jadi bos dalam rumah. Nanti kita bila keadaan jadi macam tu tanda kiamat. Imam Ibn Hajar terjemah, apabila mak melahirkan anak jadi bos, itu tanda kiamat. Dan terjemahan ni kan, jumhur ulama terima terjemahan itu umpama. Jadi kalau kita terjemah Ta'abidah kan, tanda kiamat yang pertama, apabila apabila mak beranak, dididik anak, bela anak, akhirnya anak duduk dalam rumah jadi bos pada mak bapak. Nabi kata di tanda kiamat. Soalan lagi kan, ada tak dah? Ada tak dah? Ada. Tak payah tu lah, dalam kasih gelubuk ni saja. Apa jadi empat? Semua anak-anak kita bila jadi bos dalam rumah. Bukan kata daripada besar, waktu besar ni tak, waktu kecil ni jadi bos dalam rumah. Saya bagi contoh ya, kita baca daripada kecil ke besar. Nah, bagi nampak. Waktu anak kecil dia bilang, pergi pasar malam. Jadi pasar malam mana hidup? Jalan apa? Kota Tampang tu. Pergi pasar malam ni lah. Ayah bawa anak ataupun bawa cucu. Dia masuk dalam pasar malam kan, dia nak ayam rangkap. Ayam rangkap. Dia nak ayam rangkap, cuba tak beli dia. Ada yang ngamuk dalam pasar malam, ada yang terjok juga. Hak lagi kemas tak, dia peras dia dua kaki dalam pasar malam. Tapi suruh balik tak mahu. Kecil-kecil dia ngajak lah. Masuk sekolah menengah tak, bukan jauh pun, sekolah menengah bakti. Masuk sekolah menengah bakti tak, balik di rumah, minta kat mak ayah dia nak reset. Tapi tak mahu hak besok ni. Hak jenis balik anjing dia ni tak mahu. Dia nak hak taskrip. Nak taskrip. Tak beli dia kan. Buat tengok, dia empat pintu dulu. Ayah-ayah kebetulan selalu ibu-ibu lah. Ibu-ibu rasa dengan perbuatan anak. Dia sanggup empat pintu. Dia sanggup buat tarik muka kan. Dia tunjuk kata dia beban. Lepas tu apa yang dia hajat tak dapat. Tak tinggal. Ada dia orang tidak. Buat tu tak setuju. Itulah. Waktu sekolah menengah ngajak mak bapak. Kemudian yang jelas, saya baca 3-4 hari ni. Baik. Kemudian anak bila masuk universiti kan, ngajak kan. Dia duduk di universiti ni, telefon dia tak duit. Bila mak ayah tak bagi zat, ada je bunyi dalam telefon tu. Sampai mak bapak ni bila letak je telefon tu, Allahu Akbar. Duduk sembang lagi ni. Tu hal anak universiti. Tak ada lah. Rabut Ustaz, rabut. Anak dia universiti Ustaz, kita tak tahu apa jadi Ustaz, rabut. Mak bapak lah rabut, anak dah rabut pun. Anak duduk seminggu sekali pun jarang telefon. Mak pak lah dia telefon. Nampak? Mak pak rabut dengan anak. Anak seumpama bos, mak ayah umpama hamba. Dia kena telefon tanya lah keadaan macam mana apa ni lah. Kayaknya Allah ni jaga ni lah. Anak-anak yang ada di universiti ni lah, nak minta ayah-ayah pada hati-hati. Sebab sekarang ni satu ajaran yang cukup merebak ataupun cukup kuat merebak dalam Malaysia ni. Ajaran yang disebut sebagai Syiah. Dan kita kalau boleh ayah-ayah di Musliman, tolong hati-hati, tolong pantau anak-anak. Ajaran ni sekarang banyak di universiti. Tadi dia pergi di UPM ni lah, buat master. Dia balik bawah ni, dia sembang dengan dia lagi lah. Dia sebut simple lah. Dia kata universiti tersebut majoriti pelajar Syiah. Bukan tak belajar, pensyarah pun masuk Syiah.
Dan Syiah Alhamdulillah, ulama kita telah sepakat yang sesat. Tapi belajar kita ramai masuk Syiah. Antara punca mereka masuk Syiah dia, pasal ada nikah mut'ah, nikah kontrak. Orang perempuan dijumpa orang lelaki beritahu, saya kahwinkan diri saya dengan kamu dengan mahar RM70 selama minggu. Kalau lelaki dia kata, saya terima. Jadi mereka dikira kahwin. Tak cuak lah. Saya tak cuak lah. Kalau ada orang perempuan beritahu kita, saya kahwinkan diri saya dengan ustaz, dengan mahar dia RM150 untuk tekong masa 5 jam. Kalau dia kata, saya terima. Kira kahwin. Nikah mut'ah tinggi ni. Dan ulama Syiah sebut, anak dara boleh buat nikah mut'ah, janda boleh buat nikah mut'ah, bini orang boleh buat nikah mut'ah. Dan hari ini dalam Malaysia 300,000 orang masuk Syiah. Hal ini diakui sendiri oleh Majlis Syiah Kebangsaan. Dan hari bulan Julai tu lepas, Datuk Jamal Khair Bahrum dia bagi kebenaran Syiah boleh diamalkan di Malaysia, cuma tak disebar. Ada Kristian juga boleh beramal dalam Malaysia, tak disebar. Lawan dia 300,000. Lepas tu nak nikah tolong hati-hati. Balik kalau tengok anak semayang jamak semua, anak pula Ustaz, kita kata semayang, dia tak semayang tak, semua jamak lah. Makan pula Ustaz, hak makanan tak ada sisik, tak mau nak makanan bersisik saja. Pakai yang pula tu hitam yang sikit cakap Sayyidina Ali yang roh kan. Oh jenis ni jahannam ni lah. Jadi duduk kata apa lah. Saya ngajak tempat ni lah, semua tempat saya ngajak, saya tanya, semua kata ada. Semua kata ada. Saya ngajak jarak kata ada, padam norak ada, taman buat baru ada, macam pasiak, macam pok ada. Saya ngajak main sidang ni lah, ada. Tak jadi. Tapi kalau ambil pengajaran yang masalah ini cukup bahaya, lebih bahaya daripada Wahabi, lebih bahaya daripada Islam sekular. Jadi kalau boleh tolong pantau ni lah. Balik tadi yang kita cakap tadi lah, anak-anak dia mesti nampak dia hari ni, ayah dia pun sedar. Jadi apa Ustaz? Pasal anak, apa yang anak nak, semua mak bapak kena ikut. Betul? Okay. Bila besar sikit Ustaz, anak nak nikah. Betul? Hak mana calon dia kenal Ustaz, hak tu kami kena ikut. Kami suka ke kami tak suka, tak boleh Ustaz. Yang penting dia kenal. Kadang-kadang kami kan kenal Ustaz, hak main nikah anak kami Ustaz, rambut kecok, tak ada. Pakai gelang Ustaz, kami tengok pelemahan perut Ustaz, kami tak mau. Tapi boleh dengan anak tu berkerah, anak juga mopok kata saya tu lah. Tu yang banyak mak bapak kita jumpa lah, masing-masing jawab nak buat kenal Ustaz, mereka suka sama suka. Nanti dia orang tidak tahu dia. Dia tidak respon nampak dia. Boleh faham lah insyaAllah. Okay. Jadi banyak ada Ustaz, anak yang seumpama ni bila nak nikah Ustaz, dia kira dia lah, mak bapak kena setuju dengan pilihan dia. Apa jadi pun tak kira, mesti setuju. Nampak? Anak bila nikah lah lagi dia lebihkan bini daripada mak bapak. Hak ni cukup pilihan, cukup anak. Anak kita bila kahwin dengan seorang perempuan ni dia lebihkan bini dia daripada mak bapak. Ramai je lah. Sebab tu saya nak nikah, ni saya nak tajuk begini lah. Saya nak nikah kalau boleh lah. Ayah-ayah yang ada di sini, siapa yang masih lagi ada mak, saya nak nikah ayah-ayah, tolong apa, ataupun tolong lebihkan mak kita daripada isteri sendiri. Ayah-ayah yang ada di sini, mak dah tak ada Ustaz, ayah dah tak ada. Anak kami semua nikah hati dah Ustaz. Ayah-ayah balik hapak dekat anak lelaki-lelaki, hang ada mak, hang kena lebihkan mak daripada diri sendiri. Kenal kita nak. Dia bagi satu kisah ayah-ayah ambil pengajaran. Nabi Sulaiman AS ketika mana dia jalan ke pilot, kita ni maklum, dia jalan ke pilot, dia jumpa satu kubah. Bila kubah tu diangkat oleh Jibril letak atas darat, keluar seorang lelaki muda. Keluar lelaki muda. Bila Nabi Sulaiman tanya, kamu ni hidup zaman siapa, macam mana boleh ada dalam ni? Dia kata, aku ni hidup zaman Nabi Musa. Jarak Nabi Musa dengan Nabi Sulaiman AS 300 years. 300 tahun. Tapi hidup kan tu tak makan usia. Aku mempunyai mak yang lumpuh, minta maaf, mak yang buta, ayah yang lumpuh. Aku jaga kedua ibu bapa aku sampai kedua meninggal dunia. Dan satu hari aku berjalan ke pilau, aku nampak kubah ni. Aku masuk ke dalamnya dan aku tak sedar apa yang terjadi sesudah itu.
Tak boleh. 300 ton dalam kubah. Bila kubah tersebut diangkat semula pun dalam laut, Nabi Sulaiman sebut kepada rakyat dia yang ikut sekali masa berjalan di luar. Nabi Sulaiman sebut, "Man faddala zawjatahu ala ummih." Siapa di kalangan kamu yang lebihkan bini daripada mak bapak? Dia ada bini, dia ada mak bapak, tapi dia lebihkan semua bini dia. Fa'alihi la'natullah. Orang ni Allah laknat. Wal malaikah, semua malaikat laknat. Wal nasi ajma'in, semua manusia laknat. La yaqbalullahu sarfan wala 'adlan. Orang macam ni Allah tak terima amal kebajikan. Amal dia Tuhan tak terima, kebajikan dia Tuhan tak terima. Jadi tahu tak? Lebihkan bini daripada mak bapak. Lagi kalau boleh ujian balik habak je lah. Habak je lah. Tidak kesian je lah. Kan kita tengok banyak orang je lah kesian. Orang yang ada mak bapak je lah, tapi dia lebihkan bini dia, hidup dia confirm tak bahagia. Bini minta, ni nak beli gelang 3,000, pakai siku gelang, dia beli. Jadi apa? Jaga hati bini. Tapi mak pak telefon minta nak baiki bumbung 500 kan. Dia gamak je lah. Dia kata dia tak ada. Betul lah. Jadi dulu kuat tak ada orang ya. Betul lah. Alhamdulillah. Tak ada orang dah. Tempat dia tunjuk orang lah. Panggil anak ni. Tajam ni lah. Bila dia kahwin ni kan, dia kat mak pak langsung dia tak bagi. Kejap. Sedangkan bila saya mengaji berjalan dengan Ustaz Luqman. Ustaz Luqman dengan dia, Ustaz Luqman, saya dulu mengaji Ustaz je lah. Antara pesanan lah. Duit lah. Duit gaji je lah. Kalau nak ada keberkatan, bagi pada mak bapak dulu, baru bagi pada diri. Kalau nak duit gaji yang kita dapat tu barakah, ada keberkatan, bagi duit kepada mak dulu, baru bagi pada isteri. Tapi anak kita bilang nak ni, dekat bini dia bagi. Tapi dekat mak bapak, dia tengok ada lebih kan? Ada lebih, baru bagi. Sayang. Man sarrahu an yamudda fi umri. Siapa di kalangan kamu teringin nak umur panjang, wa yuzadu fi rizqi. Siapa nak rezeki yang murah sentiasa, murah rezeki dia, falyatir walidayhi. Buat baik sama bapak. Boleh faham ni? Apa dia tak tuduh ni? Boleh faham lah, insyaAllah. Kita ada pijak anak di rumah masing-masing lah dia nak. Ini yang disebut oleh Nabi SAW. Sebab tu kalau boleh Islam, ambil pengajar. Dan ibu-ibu di belakang lah, kita kata orang depan lah. No. Dan ibu-ibu di belakang, yang mana masih ada mak mertua, nak minta tolong jangan keli dengan mak mertua. Nak minta tu. Nah, ibu-ibu yang ada di belakang, siapa yang ada mak mertua, masih lagi ada mak mertua, nak minta satu je, jangan berkelit dengan mak mertua. Kerana orang yang bergaduh dengan mak mertua ataupun bergaduh dengan mak, insya-Allah bila dia pula duduk di atas jadi mak mertua ataupun mak anak menantu dia pula beli dengan dia. Saya baru ni lagi dengan cikgu dia lah. Dia cerita tentang satu kisah. Ada sepasang suami isteri baru kahwin. Bila kahwin, laki ni mempunyai ayah yang tua, tapi bini ni tak suka. Terutama dalam kisahnya, bini ni tak suka. Bila bini tak suka kan, bini sebut kepada suami ni, abang, kalau boleh lah abang, saya lemah nak jaga ayah abang ni, susah. Kalau ni pilih lah abang bunuh ayah abang. Abang bunuh ayah abang. Laki ni pula sayang kat bini lah, sayang sangat. Akhirnya orang suruh ayah dia bersiap. Berumpama cerita Sayyidina Umar Al-Khattab, suruh bini dia bersiap, suruh ayah dia bersiap. Akhirnya dia bawa ke satu tempat. Sampai di tempat yang dituju nak dibunuh dia, anak ni kata tak tak lah, ayah, saya bawa ayah ke sini sebenarnya untuk bunuh ayah, sebab isteri saya tak kenal dekat ayah. Anak bila dengar tu, minta maaf, ayah bila dengar cerita tu, bila dengar kata-kata anak, ayah tu teriak. Ayah tu kata apa? Kalau kamu nak bunuh aku juga, boleh. Tapi aku minta satu lah. Aku nak minta kamu tolong bunuh aku, nak sebenarnya aku kan nak buat apa-apa, kamu tolong buat dekat sana. Jangan buat di sini, buat di sana. Buat di sana. Bila ayah ni tanya, minta maaf, bila anak ni tanya, boleh buat tak? Kalau bunuh di sana pula, ini tak boleh. Anak tu, ayah tu jawab, di sana lah tempat aku bunuh datuk kamu. Situlah tempat aku bunuh datuk kamu. Jadi kamu bunuh aku di sana. Tak boleh. Allah bayar cash. Birru
aba'akum tabirrukum abna'ukum. Kamu buat baik dekat mak bapak kamu, anak-anak balas baik pula pada kamu. Kamu buat lebih kurang kat mak bapak kamu, anak-anak balas lebih kurang kat kamu lah. Pendek lah. Saja. Tak tu hari ini Muslim, kalau kita tengok anak kita buat lebih kurang pada kita, jangan salahkan mereka Muslim. Cek dulu kita dengan mak bapak kita ni. Anak kita tak rokok lah, cuba cek kita tak rokok lah. Sama Muslim, dia sambil-sambil batuk lah. Tak bingung tu batuk. Anak-anak kita tak rokok Muslim, cuba cek balik, kita tak rokok. Bak rokok ni Muslim. Kalau kata orang sini jadi saya tahu tak ada apa yang rokok, jadi dia orang kata pada sini tengok senarai nama tu ngajak tu semua kemah tutup buru Ahmad ngajak semua ibadat ni saya tak tahu lah. Soalnya ada orang tanya satu soalan, Ustaz, apa hukum dia kalau yang isap rokok tu dah tu imam? Yang isap rokok ni tu imam, apa hukum kami ni makmum ikut di belakang? Dia kata soalan tersebut ataupun dia tanya soalan tu, sebelum dia tanya soalan tersebut dia kata Dr. Jamno Azhar Haji Muikan, Dr. Akhirak ni, dia buat kajian tentang rokok. Dia pernah jadi pegawai anti tembakau lebih balik. Dia buat kajian rokok yang ada kita isap dalam kotak tu kan, tak BAT tu, British American Tobacco. Dia kata dalam rokok tu pernah dicelup dengan arak tembakau, dia dicelup dalam arak sehari 4 malam sebelum dibuat rokok. Jadi dia tanya soalan dia, kalau lah nak isap rokok tu imam, kami makmum ni sembahyang sah. Sah lah. Kalau dia angkat takbir sembahyang tu imam, dia pergi isap rokok. Sah lah. Sah, dia tak sah, si tak tahu. Mana tu lah. Sah lah Ustaz. Jawapan dia jelas, sah. Sekiranya tu imam tu sembahyang, syarat sah sembahyang dia jaga bergelok, ada wudu, betul aurat, ada qiblat. Dan juga rukun yang dia buat tu penting. Betul. Rukun semayang tu betul. Selesai. Semayang dia sah. Jadi kami makmum di belakang semayang Ustaz, sah juga. Okay. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah semayang di belakang manusia paling kejam di muka bumi ni. Nama dia Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Manusia yang pernah bunuh 124,000 orang dengan tangan dia sendiri. Bila orang tanya kepada Sayyidina Abu Hurairah, kenapa kamu semayang belakang dia sedangkan dia pembunuh? Sayyidina Abu Hurairah jawab simple dia. Dia kata waktu dia semayang, dia tak bunuh orang. Jadi bila dia bagi jawapan yang sama, waktu semayang dia tak ada rokok. Kalau dia angkat takbir menggelur di belakang tu, kata ya. Boleh lah, boleh. Baik. Kemudian Ustaz, kalau bab penerimaan pula, jadi problem. Pasal orang yang makan benda haram Islam, semayang dia tak diterima. Semayang sah. Sah ni maksudnya tak payah lagi. Tapi semayang dia Tuhan tak terima. Sebab tak terima Ustaz, dalil clear dalam Sahih Muslim. Lelaki yang jalan jauh, penat, angkat tangan doa, Ya Rab, minta macam-macam kat Tuhan. Sedangkan Nabi sebut, wa ma'kulu haram, hak makan tu haram. Wa masyrabu haram, hak minum tu haram. Wa malbasu haram, hak pakai tu haram. Wa ghuziya bil haram, perut dia penuh dengan benda haram. Fa'anna yustajabu lah. Macam mana Tuhan nak terima? Jadi bak terima problem. Bila jalan no? Boleh. Cuma problem dia tak sini jelas. Satu lagi berdalam. Kalau kita berarti rokok tu dicelup dalam arak tu hukum dia najis. Masalah dia sekarang je lah. Orang yang semayang, rokok dia boleh poket. Tidak ada. Kalau kita berarti rokok tu dicelup dalam arak lagi lah. Sebelum dibuat rokok tembakau dicelup dalam arak. Masalah dia sekarang, dia semayang dia bawa rokok dalam poket lah. Bukankah dia sembahyang bersama dengan najis? Dan arak ni bukanlah najis yang makfu, bukan najis yang dimaafkan. Tu dia sembahyang danggil 20 dalam poket. Betul. Tak lah kan. Sembahyang ni danggil 50 dalam poket. Waktu dia sujud, tengok-tengok jatuh. Boleh. Agar dia bangun baca Rabbi Akhiri Warhamni, tengok ada 20 ke depan. Dia sujud kali kedua, tengok-tengok tak ada. Dia ambil balik bulan poket. Okey kan? Sayang. Habis itu Ustaz, kalau dalam segi hukum dia mana Ustaz? Kalau kita ada najis ni kan, kalau betul najis rokok tersebut, dia semayang tak sah. Jadi dia semayang tak sah, dia wajib ganti. Lepas tu kalau boleh ayah yang tak rokok, jadi tak betul yang malam. Jadi tak kalau boleh ayah bila nak semayang, rokok tu kalau boleh selip mana-mana tempat. Ayah jangan buat rokok tu dalam poket. Saya nak
semayang tu tak payah selit belakang pinggang ni, tak payah pun dalam poket, selit lah mana-mana tempat. Mudah-mudahan semayang kita terpelihara je. Boleh tak nak? Dan yang mana yang tak isap rokok pula, nampak rokok yang selit tu, lepak lah. Pasal rokok mana duduk dalam bukit lagi lah. Lagi. Boleh ya. Kita bangkong, tak tidur, sebab dia. Boleh ya, sama-sama kita buat ni. Tak menjadi sihat. Sebab orang yang tak semayang ni lah, cuba saya tengok. Hukum dia nak jadi kotor orang. Bila dia tak semayang ni lah, semayang dia tak sah. Dia wajib ganti. Tapi dia tak mau ganti. Bila dia tak ganti ni lah, dia hidup dalam keadaan tak semayang. Orang yang tak semayang ni, kalau anak dia nak kahwin, dia bukan boleh jadi wali je lah. Sebab dia nak jadi lawa lah. Dia bukan boleh jadi saksi nikah. Wali ni tak apa lah. Tok Qadhi akan panggil masuk dalam bilik, istighfar 3 kali, dia boleh jadi wali dia. Tapi saksi nikah tak boleh. Saksi nikah syarat dia tahu. Mana hari ini dia istighfar berhenti bertaubat, tahun depan baru boleh jadi saksi perkahwinan. Tapi kalau dia gagah juga jadi saksi kahwin, perkahwinan lelaki perempuan dia tak sah lah. Jadi dia kalau duduk berdua, jadi zina. Nampak? Dia jadi jauh. Nanti Ustaz dapat anak zina. Lagi jauh. Kemudian Ustaz, lelaki yang tak semayang Ustaz, tak kubur dan sebagainya. Bila mati dia bukan boleh tanam kubur, kasih lubuk kan. Tapi kena pergi mana Ustaz? Lajak tekan sikit ni. Gerak kena ni. Tak boleh tak semayang kan? Sungguh sembilan. Orang yang tak semayang ni lah. Nabi sebut dalam sebuah hadis, malaikat Jibril turun jumpa Nabi SAW. Ya Muhammad, orang yang tak semayang ni, puasa dia Tuhan tak terima, zakat tak terima, sedekah tak terima, kebajikan dia tak terima. Orang yang tinggalkan semayang ni, malaikat laknat, Quran laknat, Taurat laknat, Injil laknat, Zabur laknat. Orang yang tinggalkan semayang, wahai Muhammad, jangan makan sekali dengan dia, jangan minum sekali dengan dia, jangan berhutang pada dia. Banyak orang. Jangan buat main lah. Baca ya ada di sini kalau anak tak semayang, betul-betul pergi dia. Ibu-ibu di belakang kalau anak tak semayang, baru bersama gigi. Tak sungguh lah. Jangan layan orang tak semayang. Orang yang tak semayang, mati dalam keadaan Yahudi Islam, bangun balik dalam keadaan Nasrani. Saya jumpa Haji New Zealand kerana saya terjemah satu kitab karangan Syed Ahmad Ghani Dahlan. Dalam tu dia sebut hadis dia panjang adalah. Dan dia nak minta Yahya New Zealand tolong clear orang. Baca masalah rokok dari Islam, bagi dia. Boleh tak nak? Saya nak tumpang 3 apa dia. Sungguhnya bagi clear. Baca Yahya. Ibu-ibu di belakang kalau boleh pergi jalan mana-mana, jangan beli rokok or beli kat lelaki lah. Di jalan Langkawi satu benda dia beli kat suami lah. Rokok tak ada tak tahan. Tak nak ramai beli sikit, bacik beli sikit, kat suami dia beli apa-apa sikit, rokok kita lupa. Aduh. Dan ayah yang ada di sini nak minta kalau boleh waktu kena raya jalan, kalau boleh ubah sikit budaya ni boleh lah. Pasal dia rokok. Sebab kita lalu buat peduli, rokok kita beli tak. Yang nak main buat kerja petani bulan, pasal dia rokok lah. Beli kopiah lah, tak. Yang makan dah ni lah, pasal dia rokok. Dia tak tahu. Dia nak buat dia bulan, kok dia marah je kau. Kalau dia insyaAllah mudah-mudahan. Baik. Jadi kita petang balik tajuk yang kita bicara tadi bulan malam ni. Tanda yang pertama Ustaz yang disebut apabila anak ataupun apabila mak melahirkan anak, melahirkan majikan, Nabi kata ini tanda kiamat. Tanda yang pertama masing-masing nampak dalam rumah dia. Betul. Tanda kedua ketiga saya berikan insya-Allah. Tanda yang kedua sekalian, Nabi SAW sebut kepada malaikat Jibril antara al-huffah al-urrah riha asya'i ru'usan nas pada kalimat syarafiyah. Kamu nak tengok tanda kiamat yang kedua apabila orang-orang yang huffah ni tersebut tak ada kasut. Urrah telanjang. Riha asya' belah kambing atau belah binatang. Ru'usan nas menjadi pemimpin kepada manusia. Nabi kata ini tanda kiamat. Orang tak ada kasut belah kambing dengan telanjang kan. Kalau di negara Arab ini gambaran orang Badi. Arab Badi adalah nomor ni tinggal rendah. Bukan Badawi je kan. Badawi tu dia boleh ya. Bukan Badawi. Baik. Dia masyarakat Arab Badi. Jadi kalau kita tengok dia kalau main di Malaysia terjemahan tu, ini adalah gambaran orang asli. Okey tak? Orang tak ada kasut, pakaian pun lebih kurang, belah binatang. Jadi pemimpin manusia. Jadi kalau kita terjemah
Dengan bahasa Indonesia pula, apabila orang asli jadi pemimpin manusia. Ada tak ada? Tak ada. Mana ada orang ni? Tak ada orang asli jadi pemimpin Malaysia dalam mana-mana negara. Tak ada. Jadi maksud yang dikehendaki oleh Nabi SAW bukanlah makna yang sebenar macam tu, tapi makna di sebaliknya. Orang asli dia tak payah ajak cara makan, tak perlu ajak cara nak berkeluarga, tak perlu ajak cara nak bela binatang. Macam apa Ustaz? Reti letak. Hadis tersebut Islam, maksud yang dikehendaki oleh Nabi SAW adalah gambaran orang yang tidak kasut telanjang bogeh belakang ni, gambaran orang yang tak reti hukum hakam agama. Jadi kalau kita terjemah balik Islam, apabila orang yang tak reti hukum hakam agama jadi pemimpin kepada manusia, Nabi kata ni tanda kiamat. Soalan Islam, ada tak ada orang? Ada tak ada orang? Kita tak tahu cara panjang lah, kita tahu dia kecil, kata hak kecil daripada Ustaz. Hak kecil ni kita ambil pemimpin keluarga je. Berapa banyak orang ni Muslim nak jadi pemimpin kepada keluarga. Oh ni lah mudah-mudahan. Berapa banyak orang yang nak ambil calon menantu, nak cari bakal menantu je lah. Dia cari bakal menantu hak tolak, hak tak berti hukum hakam agama. Sayang. Berapa banyak orang ni masyarakat kita nak cari calon menantu, dia tak peduli pun hukum hakam agama bakal menantu lah. Yang dia tengok apa Ustaz? Dia tengok kereta. Hak mai tu nak kereta apa? Kalau hak mai tu nak kereta long sama S5, okey ya. S3, okey ya. Okey ya. Nama tengok nak kereta apa? Kecil. Dia kata anak saya nak ngaji. Tadi ya. Tanya kerja apa pula? Doktor. Engineer. Tanya kerja apa? Jabat latak. Okey ya. Okey ya. Tanya kerja tak semua kira okey lah. Tapi tanya kerja apa? Tak kerja, dia ngaji pondok lah. Reject terus ni. Sedangkan yang main minta ada lagi lah. Hak yang istimah, hak yang istirahat, hak kerja kebat dekat tadi tu. Okey lah. Hak kerja apa? Engineer dan sebagainya. Hak tu hukum makam agama apa? Tahu lah. Tapi hak tu dia ambil sebagai suami pada anak. Jadi kata jadi macam ni. Ini tanda kiamat. Bukanlah masyarakat kita ni dulu lah. Yang ada taman baru lah. Main tengok kereta apa, kerja apa, tanya gaji nak anak. Sedangkan nak main minta tu je lah. Hukum makam apa, tak tahu. Nabi tak pernah semayang pun. Tapi itu ni. Akhirnya apa jadi Ustaz? Idza wusida al-amru ila ghairi ahli. Bila kamu lantik seseorang jadi pemimpin, sedangkan dia tak layak, contoh besar, kamu tunggu ikut kan? Kalau ada jadi suami dia Ustaz, tak erti hukum makam agama, bini ikut, anak kamu, anak perempuan kamu ikut, cucu kamu pun ikut. Saya bawa pada yang sudah satu cerita ni saya selalu bawa di mana-mana orang lah. Cerita seorang ulama namanya Abdullah bin Mubarak. Abdullah bin Mubarak. Ulama ni hebat saja. Ulama-ulama gelarkan dia Alimul Maghrib, Alimul Masyriq, Alimul Dunia Kulliha. Orang alim timur, barat, orang alim satu dunia. Dia jadi hebat lagi lah. Tengok makpak dia dulu. Ayah ada lagi lah nama dia Mubarak. Dia bukan Muslim Mubarak lah. Mubarak. Ayah ada lagi lah. Ambil upah jaga kebun ataupun kebun buah-buahan seorang tokek, seorang majikan, orang tokek lah. Ayah ada kerja tu ya. Satu hari majikan dia datang jalan ke kebun tersebut, bawa rombongan, bawa geng lah, bawa geng nak jamu makan kebun. Majikan dia sebut, wahai Mubarak, kamu masuk dalam kebun ni, kamu tolong cari buah-buah yang manis, meletak di sini, aku nak jamu rombongan. Dia masuk je lah, ambil, meletak. Pakak makan ramai-ramai je lah, masak. Dia kata, wahai Mubarak, kamu masuk, kamu cari buah-buah yang sedap, meletak di sini, aku nak jamu rombongan. Dia masuk kali kedua, ambil, meletak, makan-makan, masak. Akhirnya majikan dia marah lagi lah. Dia kata, masuk, tolong cari buah yang sedap, meletak di sini, aku nak jamu rombongan. Dia masuk kali ketiga, ambil meletak je, pokok ni bakal makan ramai-ramai, masak. 3 kali ambil, 3 masak. Akhirnya wajilah majikan ni marah kepada dia. Cuba tengok Mubarak ni jawab apa. Bila majikan ni marah apa, dia cari buah masak dan sebagainya, dia sebut, Tuan perintahkan saya ambil buah dari dalam kebun ni. Yang minta maaf, Tuan perintahkan saya jaga kebun ni. Tuan perintahkan saya jaga kebun ni. Selama 30 tahun Tuan, saya jaga kebun Tuan. Tapi selama 30 tahun saya jaga kebun Tuan, sekali pun Tuan tak pernah suruh saya makan buah-buah yang ada dalam kebun ni.
Jadi 30 tahun saya jaga kebun, sedikit buah saya tak pernah makan. Jadi saya tak tahu buah mana yang sedap, buah mana yang tak sedap, pokok mana yang manis, pokok mana yang masam. Saya minta maaf, saya tidak tahu. 30 tahun kemudian jaga kebun orang, tak pernah makan buah kebun. Itu kita lah. Itu kita. Angkut pula bonek ni lah. Allah Allah. Majikan ni balik ke rumah lagi lah. Anak dara dia tu orang Pinang ramai. Ramai orang Pinang anak dara dia. Sebab majikan ni orang baik. Akhirnya majikan ni buat satu keputusan, aku nak ambil pendapat Mubarak ni dulu. Pasal dia hebat. 30 tahun jaga kebun, tak pernah makan walaupun sekali. Puan dia kat sini, dia nak cerita kat yang silat. Bila Mubarak ni ditanya oleh majikan ni, Mubarak ni jawab simple. Dia kata, innal Arab yuzawijuna banatihim li ajli nasah. Orang Arab ni, dia kahwinkan anak, dia tengok keturunan. Dia panggil orang Arab. Wa innal Yahud, pokok Yahudi pula, yuzawijuna banatihim, dia perkahwinkan anak-anak mereka li ajli mal. Dia tengok harta. Dia panggil orang Yahudi. Dia tengok kaya atau miskin. Ini panggil orang Yahudi. Satu rasa orang New Zealand, orang Malaysia ni banyak tiru panggil Yahudi. Dia tak tengok kaya miskin. Dia tak yakin lah. Nahnu narzuqukum wa iyyahum, dia tak yakin ayat Quran. Allah kata kalau kamu kahwin, aku bagi rezeki kat kamu, bagi rezeki kat anak-anak kamu. Dia tak yakin ayat tu. Dia mau pasti siap kaya. Ni panggil orang Yahudi. Wa inna nasara, pokok Kristian, kahwinkan anak dia ajlil jamal. Dia tengok segak tak dia. Kalau hak minta tu muka macam Aaron Aziz, dia okey ya. Tapi kalau hak minta tu Ustaz, macam bila dia rapor kalau hilang, dia reject. Ini panggil orang Islam. Wa nabiyyu hadhihi ummah, tapi Nabi akhir zaman kahwinkan anak. Kata Mubarak, dia tengok agama bakal menunggu. Akhirnya majikan ni bilang, kahwinkan anak perempuan dia yang baik dengan Mubarak lah. Kesan perkahwinan dua manusia mulia, cuba tengok keturunan. Anak ada jadi apa? Alimul Masyriq, orang alim timur. Alimul Maghrib, orang alim barat. Orang alim satu dunia. Itu gelaran yang orang bagi pada Abdullah bin Mubarak. Tak lah. Yang ini masyarakat kita tak boleh lah. Tapi hak ni, hak segak, hak polsat, dah dapat anak tu pulun nak bagi masuk tahfiz. Tak boleh pilih. Kalau anak masuk tahfiz, cari bakal menantu tahfiz juga. InsyaAllah, anak tu pergi ke tahfiz. Nak anak jadi baik juga, cari bakal menantu tu hak baik. Baik anak lah, cucu lah. Itu lah. Ni dapat bakal menantu tak, ngeri juga lah. Dia buat rambut sebab Korea, turun bawah dia dia. Nanti cucu tak, rambut sebab Korea juga. Kalau masyarakat kita ni bukan panggil gitu lah. Anak kecil bila dapat, dia suka buat panggil ni. Dia potong rambut, dia biar ekor ada letak. Ekor ada. Dia suka simpan ekor letak. Sedangkan ada ulama mengatakan potong rambut seumpama tu hukum dia haram tu. Sebab meniru budaya masyarakat bukan Islam. Sebab tu kalau boleh kan jangan buat. Sebab tu kalau anak buat, abang dia buat kat cucu kita, abang tak boleh. Ni dia buat potong rambut pergi sini, belakang tu dia bagi ada ekor. Apa buat itu lah. Boleh faham tak? Mudah-mudahan ni lah sama-sama ambil pelajaran. Baik. Tu kaum keluarga kecil je lah. Orang yang tak erti hukum agama jadi pemimpin kepada manusia, kalau tengok daripada segi keluarga, ramai je lah. Ramai. Nak atas sikit je lah. Allah Akbar. Kita tengok pemimpin sebuah negeri, sebuah negara. Cuba sebut pada saya Islam, satu negara dalam dunia yang mengamalkan apa yang Islam minta. Ada? Dia buat macam mana yang Islam nak saja. Satu je lah. Kalau kita cari lah, satu je lah. Atau Malaysia tak? Malaysia tak ada lagi lah. Contoh simple lagi lah. Kita cara masalah hukum hudud. Sedangkan Allah sebut dalam surah Al-Baqarah, tilka hududullah, ni hudud Tuhan. Kalau tak taduha, jangan lawan. Wa man yata'adda hududallah, siapa lawan hudud Tuhan, fa ulaika humuz zalimun. Dia orang jahat. Tiba je nak lah. Tak mau buat juga. Kita minta supaya dalam Islam, ayat balik boleh tengok sendiri dalam surah Yusuf. Surah Yusuf. Dalam Islam Islam, sebuah kerajaan, sebuah pimpinan, tiga benda kena bantu rakyat, ataupun tiga benda kena bagi banyak percuma. Tiga benda ni, kerajaan kena habis duit banyak.
Jangan swasta kan, aku baca mudah lah. Kerajaan kena pegang 3 benda ni. Yang pertama, makanan asasi. Kerajaan tak boleh swasta kan. Makanan asasi apa Ustaz? Bekas, gula, minyak petroleum dan sebagainya Ustaz. Yang tu semua rakyat Malaysia pakai, semua rakyat dunia pakai. Jadi kerajaan yang memerintah, dia tak boleh nak swastakan pada sesebuah syarikat. Kalau swasta Ustaz, syarikat yang pegang projek tersebut confirm kaya. Satu manusia paling kaya yang Malaysia nama dia Tan Sri Robert Cook. Pakai gula. Sedangkan gula tu tak boleh swasta. Bukan seperti itu. Allah beritahu saja. Yang kedua tak boleh swasta Ustaz. Apa dia Ustaz? Sama makanan tu lah. Yang kedua perubatan. Tak boleh swasta. Sebab kalau swasta kan nanti lah confirm. Yang mana pegang projek tersebut confirm kaya. Tak ada lah. Sedangkan kenapa Islam tak bagi diswastakan Ustaz? Sebab kaya kan miskin, jantan, minta maaf, lelaki ke perempuan ke, kecil besar kan, semua perlukan perubatan, semua orang sakit. Jadi tak boleh swasta. Yang ketiga tak boleh swasta kan, pendidikan. Sebab apa Ustaz? Semua manusia perlukan ilmu, semua manusia perlu belajar. Tapi hari ini kita cari satu. Ada pemimpin yang reti hukum hakam agama memimpin sebuah negara? Jawapan ni tak ada. Nabi kata bila tak ada, ni tak ada kena. Betul ya Allah, sekalian masalah ni saya nak sebut sikit dengan orang tu lah. Sikit insyaAllah. Pukul 9 kita bagi insyaAllah. Ayahnya ambil benda kalau daripada awal kuliah saya tadi 9, ayahnya tak mau ingat apa-apa pun tak apa. Tapi poin yang saya nak bagi ni, ayahnya pukul 9 tolong ambil. Dalam tafsir Qurtubi ada satu hadis qudsi. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada manusia. Hadis dia panjang jelas, yang ni paling bawah. Allah sebut kepada manusia, malam yastaslim biqada'i. Siapa di kalangan kamu tak setuju dengan hukum yang aku turun. Aku turun hukum. Hukum tu adalah Quran. Kamu tak setuju. Tak kira lah hukum diri sendiri ke, keluarga ke, masyarakat, negeri negara ke. Kamu tak setuju. Walam yasbir ala balai. Aku bagi bala kat kamu, aku test kamu. Anak problem, laki problem, bini problem, kawan-kawan problem, masyarakat problem. Kamu merumut banyak. Duk merumut. Mereka ni, dia ni, kau ni, merumut banyak. Walam yaskur ala ni'mati. Allah kata aku bagi ni'mat, tapi nak syukur lah. Aku bagi ni'mat pada dia. Dia perhabis apa benda tak ada manfaat akhirat. Aku bagi dia dapat bonus. Contoh dia lah, dapat bonus 3 bulan lagi. Contohlah, dia buat apa Ustaz? Dia pasang spoiler letak kereta. Sedangkan spoiler tu tak ada manfaat untuk akhirat tu. Ya. Dah kabinet cantik dalam rumah. Dah, renovate lagi. Sedangkan kabinet dah bukan ada manfaat untuk akhirat pun. Ada tu okey lah. Boleh faham dia kan? Bagi hukum tak setuju. Bagi ujian tak erti nak sabar. Bagi rezeki tak erti nak syukur. Allah sebut kata-kata yang cukup pedih kan. Waliyattakhid ilahan siwaya. Kamu carilah Tuhan selain daripada aku. Terjemah cara mudah kan, lorak kasih lorak, langit dunia, apa cari Tuhan lain. Aku bagi hukum tak setuju. Aku tetapkan ketentuan tak setuju. Aku bagi ujian tak arti nak sabar, lemut banyak. Aku bagi lakmat tak arti nak syukur. Langit cari Tuhan lain. Tengok bilang. Benar apa hati bilang Allah. Saya jumpa hati dia bilang, sampai hari ini jadi apa tak boleh nak muruk dah. Terima bilang. Dapat rezeki banyak orang bilang lagi. Kena problem kau bilang, alhamdulillah tak apalah. Senyum bilang. Apa saja Tuhan tetapkan bilang, terima bilang. Jadi kalau Tuhan kata kalau tak setuju, tak itu hal lain. Betul ya, buku silan yang ada di masjid pada malam ini, nak minta start pada malam ini, apa jadi pun jangan komplain. Kita dengar, kita lagi kan, ustaz mengajar banyak apa hukum yang ustaz sebut, pelan kita. Suka tak suka letak dia orang. Nah, ini lah. Itu dia mati lah. Ni pun lah sabar lah. Nah, ustaz kata aku silat tak roti, sabar lah. Nah, sabar dengan bala. Ni pun bala lah. Ustaz cakap tak mau roti. Dia sabar. Boleh bilang lah. Sama-sama pengajaran insyaAllah. Baik. Jadi kalau kita pada balik tajuk yang kedua jelas, apabila orang tak aktif hukum hakam agama jadi pemimpin manusia, terang-terang dalam masyarakat ini. Tanda yang terakhir jelas, yang ini kita sebut ringkas. Antara ri'a'u syari yang berkawalan nasib bunyan. Kamu nak tengok tanda kiamat, orang belah kambing bina bangunan tinggi-tinggi.
Abdullah bin Abbas tanya, "Ya Rasulullah, man hum ri'a'u syah?" Siapa pengembala kambing itu? Nabi sebut, "Hum al-Arab." Mereka adalah orang Arab. Jadi kalau terjemah boleh dia apabila orang Arab bina bangunan tinggi-tinggi, bukan lagi. Soalan yang jelas, ada tak ada orang Arab bina bangunan tinggi-tinggi? Hak di Mekah boleh tengok lah. Bangunan nombor 2 paling tinggi dalam dunia. 600 meter menara cat. Bukan ada tak Mekah ya. Kalau duduk dalam Masjidil Haram, bukan tepi semua bangunan tinggi-tinggi lah. Kita panggil hotel. Duduk di Masjid Nabawi, bukan semua bangunan tinggi-tinggi lah. Kita panggil hotel. Bukan kalau kita pergi jauh sikit kan, Dubai. Bukan ada satu bangunan paling tinggi dalam dunia, Burjul Khalifah. Oman dalam proses nak buat, Bahrain dalam proses nak buat, Kuwait dalam proses nak buat, Arab Saudi baru ni keluar dalam sebab metro. Terutama Cosmo. Mereka dah setuju je lah, parlimen mereka dah setuju nak buat menara 1 kilometer. Nak tahu apa lah? 1 kilometer. Allah Akbar. Satu kalau boleh berjalan nampak gaya tanda kiamat yang ketiga ni, terang-terang depan-depan. Tunggu jangan hak mana kita Mekah buat umrah buat haji kan, menyengit dekat gambar. Dekat gambar belakang darajah. Sedangkan tu tanda kiamat. Satu yang ibu dirahmati Allah SWT sekalian. Kalau kita tengok tadi 3 perkara yang kita sebut pada malam ini, anak jadi bos, orang tak hati hukum hakam jadi pemimpin, orang Arab bina bangunan tinggi-tinggi. 3 tanda kiamat ni keluar depan mata kita saja. Kasak bahasa dia, tunggu apa kita? Tu kasak bahasa, tunggu apa kita ni? Nak kono panggil. Nak enjoy lagi tak? Nak belum beli rumah sewa banyak-banyak lagi. Nampak dia tak ada masalah. Kata kita sama memang benar-benar berada di ambang kiamat. Saya mengajak di Masjid Al-Amin dengan itu orang silam. Saya mengajak peringatan akhir zaman. Kita peringatan akhir zaman. Kita tentang tanda kiamat. Satu kesimpulan dia bilang ini adalah daripada awal kita tersebut sampai ujung. Tanda kiamat yang ada dalam kitab tersebut semua luar. Melainkan tanda kiamat kubra, tanda kiamat besar dia tak keluar. Hak ni kalau kita kecil semua luar. Satu simpul tanda kiamat jelas yang ada dan disebut apabila perhiasan pakaian sama dengan perhiasan rumah. Orang pakai pakaian dia ada corak. Lawan rumah pun corak. Tadi dia beli frame ada corak batik dia campur. Dekat dapur tak dia letak stiker ada corak. Jadi kata apabila rumah ada corak seumpama pakaian, itu tanda kiamat. Betul ya yang bilang tak ada pada hari ini sama-sama kita perlu insya-Allah. Mudah-mudahan bila pertemuan kita malam ini akan dirahmati diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Yang terakhir bila saya nak bawa satu kisah habis tadi saya bilang saya nak bawa satu kisah. Mudah-mudahan ayah boleh buat tu lah. Sama-sama boleh buat lah. Tajuk ni selalu orang suka buka ni lah. Saya bawa ni mengaji dengan Syekh Nuruddin tentang kitab Tahsib Mishkatul Masalih. Satu kitab karangan Khatib At-Tabrizi. Tajuk dia Kitabul Nikah, bab kahwin. Ada seorang anak murid jumpa seorang tok guru. Dia kata, "Tok guru, saya ni nak jumpa tok guru. Tok guru ni boleh sembahyang fardu 5 waktu di masjid, tak pernah miss. Boleh datang sebelum azan dan tok guru boleh i'tikaf lama dalam masjid. Apa rahsia?" Tahu tok guru tu kata apa semua? Hang nikah. Hang kahwin. Dia kata, "Dak, kita kahwin." Dia tahu kan? Ya. Bila kahwin bila berjumpa tok guru, dia kata apa tok guru? Tak boleh tok guru. Tak keluar rumah tu. Bukan kata tak boleh main rumah, tak boleh keluar tu. Saya nak jadi macam tok guru tapi tak boleh. Tok guru dia kata apa? Lalu dia tengoklah. Hampir kahwin tuan. Dia kahwin tuan. Bila kahwin dua orang sila dia berjumpa tok guru dia. Dia kata kat tok guru, sekarang ni alhamdulillah sembahyang fardu 5 waktu saya boleh sembahyang di masjid. Cuma saya tak boleh main awal macam tok guru sebelum azan dan tak boleh i'tikaf. Tok guru dia kata apa? Hampir kahwin dia tu. Ibu-ibu di belakang dengan marah lagi lah. Sabar dah. No, dia kahwin lagi dah. Bila dia kahwin 3 orang dia berjumpa tok guru dan dia kata tok guru, alhamdulillah. Sekarang ini sembahyang fardu 5 waktu tak dia. Saya boleh datang sebelum azan. Tapi nak i'tikaf tak boleh tu. Nak i'tikaf lama dalam masjid tak boleh. Tok guru dia kata apa? Hampir kahwin lagi dah.
Jadi bila dia kahwin tak. Bila Tok Guru dia bilang datang ke masjid nak iktikaf, anak murid yang nikah 4 ni, dia macam lu buka pintu kan Tok Guru. Ya. Tok Guru baru sampai ke masjid, anak murid tolong buka pintu. Maknanya Pak Ustaz, lepas anak murid kahwin 4 ni bilang, anak murid ni boleh mai ke masjid lebih awal daripada Tok Guru. Tak boleh. Bila anak murid ni buka pintu kan, Tok Guru dia kata, "Hai, ke mana boleh mai awal?" Tok Guru, anak murid dia jawab, "Tok Guru, sekarang saya tahu rahsia macam mana Tok Guru boleh mai awal. Semayang 5 waktu tak pernah dia, boleh mai sebelum azan dan boleh akikah lama di masjid. Dulu saya nikah seorang tak tahu, dia nikah 4 kita." Tok Guru dia tanya macam mana? Dia kata, "Tok Guru, bini nombor 1 ngamuk, bini nombor 2 penting, bini nombor 3 balik tinggal aku, bini nombor 4 ni." Jadi Tok Guru, rumah pak-pak ni semua sama. Tempat paling tenang masjid. Tempat paling tenang anak murid ni kata masjid. Tok Guru dia jawab apa? Dia kata sekarang ni kamu tahu lah rahsia. Sebab aku ni dengan awal lah. Aku pun rambut gerak di rumah. Jadi ayah Ibu sekalian, kesimpulan daripada cerita ni, ayah kalau nak sembahyang fardu 5 waktu tak tinggal di masjid mesti duduk ni, kau letak je. Bila-bila hari bulan siap bawa pek kalau duduk sini terus. Nah, dia bawa tak kamu. Boleh berjalan. Mudah-mudahan bulan ambil pelajaran daripada cerita tersebut. Jadi saya rasa cukup lah pada itu untuk malam ini. Apa yang baik daripada Allah, yang buruk kelemahan saya sendiri. Kita bagi kampak ni batuk punyang ni lah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin ilhamal malaikatil muqarrabin. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا ارحم الراحمين والحمد لله رب العالمين.